Ni garis panduan kena jaga. Melawak kalau sampai tahap macam ni, ini lawak yang jahat. Agama tak bagi hina orang. Hina tu dijadikan lawak. Letak gambar seorang, lawan kutuk. Dia ni tengok sini, muka hang nampak macam sekian. Mulut hang macam tu, gigi hang macam tu, color macam ni. Ini kerja syaitan. Dan yang penting juga untuk kita tahu, dalam melawak, ada larangan-larangan agama yang kena bagi perhatian. Antaranya larangan-larangan agama ni umum lah, bukan tentang melawak. Tapi bila melawak, ini kena jaga. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakuna khairan minhum. Asa an yakunu khairan minhum. Wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhunna. Wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Ini dalam surah Al-Hujurat, larangan-larangan berkaitan dengan hubungan sesama manusia. La yaskhar qaumun min qaumin. Satu kaum, janganlah mereka menghina kaum yang lain. Asa an yakunu khairan minhum. Hampa duk hina-hina ni, boleh jadi orang yang hampa hina tu lebih baik daripada yang menghina. Hina ni macam mana? Hina ni artinya kekurangan, aib seseorang. Jangan hina aib seseorang. Jangan sebut aib tu dalam keadaan hina orang. Ini agama larang. Sangat dilarang. Melawak pun tak boleh, bersungguh-sungguh pun tak boleh. Aib orang jangan hina. Tak kisahlah bentuk muka badan dia ke, color dia ke, dia badan dia besar ke, kecil ke, bangsa dia apa. Ini jangan hina. Garis panduan dia. Tak boleh dilanggar. Kalau langgar, dosa. Melawak tak boleh sampai ke tahap ni. Dia tak boleh melawak macam tu. Dan ini pelawak-pelawak kena tahu. Ramai orang dia suka melawak macam ni. Dia jadi satu hiburan. Ramai orang menganggap hiburan untuk menghina orang. Menghina orang dianggap hiburan. Ada rancangan TV kat Malaysia. Saya jarang tengok TV Malaysia, tapi balik Malaysia tengok. Ada rancangan TV. Tuan-tuan bayangkan, boleh letak 2 baris pelawak. Tak tahulah berapa baris. Dia pun pergi bubuh satu muka pelawak. Salah seorang daripada mereka juga. Zaman dulu-dulu, sebelum dia elok, adalah kekurangan sana sini, gigi jongang ke apa, dia letak. Lepas tu ramai-ramai kutuk seorang satu. Dia ni muka macam tu, dia tu muka macam ni, dia ni kutuk seorang satu. Ini mungkar. Ini bukan lawak, ini bodoh. Ni garis panduan kena jaga. Melawak kalau sampai tahap macam ni, ini lawak yang jahat. Agama tak bagi hina orang. Hina tu dijadikan lawak. Letak gambar seorang, lawan kutuk. Dia ni tengok sini, muka hang nampak macam sekian. Mulut hang macam tu, gigi hang macam tu, color macam ni. Ini kerja syaitan. Siapa ajak melawak macam ni? Ini kena jaga. Garis panduan. La yaskhar qaumun min qaumin. Janganlah satu kaum menghina kaum yang lain. Ini lawak ni tuan-tuan, saya sangat menduka citakan kan. Ramai pelawak-pelawak yang buat kerja lawak suka melawak macam ni. Dia jadi satu hiburan untuk menghina orang. Dia akan ada satu orang yang nampak bodoh sikit antara mereka. Dia ni akan jadi mangsa kena hina. Hina-hina, gelak ramai-ramai. Yang kena hina tu pun seronok. Dia suka jadi bahan penghinaan orang. Yang penting buat orang gelak. Tapi biasa yang kaki hina orang ni, biasa dia cepat koyak. Orang tak dikata kat dia. Dia kata kat orang tak apa. Kata habis kat orang. Orang kata kat dia, dia marah. Walaupun orang tu suka, jangan hina. Tapi kalau budaya tu dah tak menganggap hina, lain lah. Kalau nama panggilan dia memang begitu, dia pun okey, orang lain pun okey, itu lain cerita. Tapi menghina, perbuatan menghina, menyakitkan hati orang dengan penghinaan, agama tak bagi. Mulut kena jaga. Ini salah satu adab. Dalam Al-Quran, ada beberapa kesalahan yang Allah Ta'ala ulang, laki dan perempuan. Laki pun sama jangan buat, perempuan pun sama jangan buat. Ini Allah Ta'ala sebut untuk perkara-perkara yang penting. Ataupun dosa-dosa yang Allah nak suruh orang tinggal. Antaranya ini, la yaskhar qaumun min qaumin. Satu kaum jangan hina kaum yang lain. Wala nisa'un min nisa'in. Satu kumpulan perempuan jangan hina kumpulan perempuan yang lain. Dalam sebahagian riwayat disebutkan, isteri-isteri Nabi SAW, mereka kutuk Ummu Salamah. Dia pendek, dia kutuk dia pendek. Allah Ta'ala turunkan ayat ini tuju kepada mereka. Jangan kutuk orang. Jangan kutuk orang kata pendek. Dia kata tak elok lah apa. Jangan kata ke orang. Kita tak tahu bila kata ke orang ni, orang terasa. Nasihat tak apa. Nasihat, okey. Tapi bukan kutuk, malukan orang. Ini agama tak bagi.
Jangan menghina. Seterusnya, larangan yang sama disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala juga, wala talmizu anfusakum. Jangan menyebut talmizu ni, jangan tata'an, jangan tikam orang, lebih kurang sama macam menghina. Jangan sebut sesuatu yang buruk, yang ada pada orang tu buruk, jangan timbulkan keburukan tu. Jangan timbulkan keburukan tu. Kalau dah ada keburukan tu kat orang. Ini budak-budak sekolah selalu buat dah. Kutuk nama bapa orang lah apa semua ni. Perbuatan-perbuatan yang tidak dibenarkan. Kutuk orang. Di sini sama juga. Tempat kita pun sama. Sini pun sama. Yang kawan saya cerita lah. Kalau keturunan Arab original, budak daripada kecil, daripada budak sekolah, dia kutuk yang Arab asal daripada hamba. Orang ni anak kepada hamba. Dia kutuk macam tu. Agama tak bagi. Agama larang. Macam mana perbuatan ni boleh jadi? Daripada rumah, mak bapak ajak. Budak-budak nak tahu kat mana lagi. Daripada rumah dia belajar. Kutuk. Keturunan kita, keturunan ada-ada. Yang ni keturunan bawah. Budak-budak tu pergi ke sekolah, terbawa-bawa. Walaupun nama hang sama macam nama aku, tapi aku Arab original. Hang Arab hamba abdi. Wala talmizu anfusakum. Jangan kamu merendahkan sebahagian daripada kamu. Merendahkan sebahagian daripada kamu maksudnya macam kamu merendahkan diri kamu sendiri. Nabi SAW kata, salasun min umuril jahiliyah. Ada 3 perkara jahiliyah yang ada pada kamu. At-ta'nu fil ansab, wal fakhru bil ahsab, wan niyahah. 1, menghina keturunan orang lain. Yang kedua, bangga dengan keturunan dia sendiri. Dan yang ketiga, dia meratapi kematian, nangis teruk hari kematian. Ini perangai jahiliyah yang Nabi kata masih lagi ada dekat kamu. Jadi ini larangan agama juga. Nak buat lawak boleh, tapi jangan lawak-lawak yang begini. Kalau boleh tutup aib. Kalau orang tahu memang kelemahan tu memang kena pada batang tubuh orang ni, jangan timbulkan kelemahan tu. Bagi orang rasa selesa. Di Malaysia contoh kan, anak yang lahir luar nikah bin Abdullah dia letakkan di Malaysia, dia banyak negeri. Bila sama-sama kawan dan sebagainya, jangan hina orang tu. Ada sebahagian orang dia bubuh juga nama anak dengan nama bapa, tapi perkataan bin tu tak ada. Sebab bin pejabat pendaftar tak bagi, dia tak letak bin. Adil lah sebenarnya, anak tu tak boleh dinasabkan kepada bapa. Jadi dia buang perkataan bin tu. Bukan cerita pasal undang-undang, tapi jangan hina orang. Jangan hina kedudukan orang. Jadi itu yang kedua. Dan yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala sebut, wala tanabazu bil alqab. Dan janganlah kamu memanggil orang dengan gelaran-gelaran. Jangan panggil orang dengan gelaran-gelaran, maksudnya gelaran yang buruk. Jangan panggil orang gelaran yang buruk. Melainkan gelaran tu memang dah kena dekat dia pun okey, orang pun okey. Maksud dia dengar macam buruk. Tapi dia dah memang orang panggil aku macam tu. Itu tak apalah. Itu bukan lagi hina. Itu memang dia dah kena macam tu. Macam Abdullah Himar tadi. Memang orang panggil dia Himar. Dia pun tak ada masalah. Hamba panggil aku keldai pun keldai lah. Memang dia dah dikenali sebagai keldai. Dia tak kata apa kat orang. Jadi, itu tak apa. Tapi panggil gelaran, satu gelaran yang orang tak suka. Orang dengar dia marah. Jangan panggil orang gelaran macam tu. Nama pun kadang-kadang penting juga. Nama ni kan, kadang-kadang bukan gelaran. Nama tu maksud mungkin tak berapa elok. Kalau nama maksud tak berapa elok, wallahu a'lam. Kalau boleh tukar, Nabi SAW tukar. Nabi tukar. Ada perempuan nama Asi, yang Asiyah, orang yang melakukan apa, yang tidak taat, yang derhaka. Nabi nama-nama yang tak bagus begini Nabi tukar. Jamilah, nama yang baik. Kadang-kadang kita ni nama, jangan kutuk nama orang. Tapi kalau nama yang maksudnya tak berapa bagus, di tempat kita tak apalah, orang tak perasan. Bahasa kita bahasa Melayu. Nama perkataan kita ambil daripada bahasa Arab. Orang Melayu bukan tahu. Orang Melayu panggil sedap-sedap lah. Dia pun bukan tahu. Kan dulu saya sebut juga. Antara perkataan yang bahasa Melayu okey, tapi bahasa Arab dia maksud tak berapa bagus. Melayu kata wati. Arab kata wat'in. Wati maksudnya tengah buat hubungan, tengah jimat, orang yang sedang berjimat tu wati. Tapi kita panggil wati biasa. Cuma kalau orang Arab dengar, nama apa? Wati. Orang kita dengar okey.
Tapi kalau main negara Arab, tuan-tuan nak bawa nama anak kan, kena berhati-hati juga. Dah lah duduk negara Arab, nanti kalau pindah pergi negara Arab, orang Arab kalau tengok, apa nama ni Wati, tak kena. Tapi nama kita, orang kita tak fikir bab tu, okey. Nama, kena tengok budaya jugalah, hidup dekat mana. Kadang-kadang maksud tu, okey, maksud dia okey, tapi penggunaan Arab dia jadi tak bagus. Mustaqim bagai contoh, perkataan mustaqim. Perkataan mustaqim, ada orang nama Muslim, minta maaf. Nama, maksud dia okey. Maksud okey. Lurus, maksud lurus. Tapi pada penggunaan orang Arab, maksud dia orang Arab guna untuk merujuk kepada benda yang lurus je lah. Jadi, kalau bubuh nama, okey. Tapi, kalau orang dengar, Arab dia tak kena sikit. Begitu juga dengan nama-nama yang lain. Maksudnya okey, tetapi penggunaan tak kena. Begitu juga nama, di sisi orang Arab, Faraj. Perkataan Faraj, Arab okey. Memang nama dia apa? Orang Melayu jangan buat nama itu, kacau buat nama anak, orang mengamuk. Tapi nama kena dengan budaya. Nama satu, yang kedua gelaran. Kena jaga. Gelaran jangan panggil orang dengan gelaran yang tak bagus, gelaran yang buruk.